ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita zikir sama-sama pagi ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan Engkaulah kami berpagi-pagi dan dengan Engkaulah kami berpetang-petang dan dengan Engkaulah kami hidup dan kami mati, dan kepada Engkaulah kami dibangkitkan. Baik, pertama sekali yang saya amat hormati, berbahagia Tuan Pengerusi Haji Jamaluddin serta jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru yang dimuliakan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bertemu lagi bagi menyambung tadabbur kita menerusi surah As-Sajdah. InsyaAllah pagi ini kita sambung perbincangan minggu lepas untuk ayat yang ke-25 pula. Pada minggu lepas ayat 23 dan 24 telah kita bincangkan tentang bagaimana Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad tentang apa yang Nabi SAW hadapi dan akan hadapi adalah sebagaimana yang dihadapi oleh Nabi Musa. Itu kedua-duanya adalah Rasul yang diutuskan padanya beserta dengannya kitab. Dengan kitab itulah Nabi Muhammad dan Nabi Musa menyampaikan kepada umatnya agar mereka mendapat petunjuk. Dan sebahagian umat Nabi Musa ada yang telah menerima petunjuk tersebut, lalu mereka pula menyampaikannya kerana mereka yakin dengan apa yang ada di dalam Taurat. Jadi begitulah dengan kaum Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita pada hari ini sedang mentadabbur surah As-Sajdah pada awal-awal surah sehinggalah ayat yang ke-20, ayat yang ke-20, sebagaimana Allah ceritakan kepada kita pembezaan di antara yang hak dan yang batil, di antara orang-orang musyrik dengan orang yang beriman. Sekarang pilihan di atas tangan kita. Kita nak bagaimana? Kita nak beriman kepada Al-Quran, tapi beriman yang bagaimana? Beriman sebagaimana orang-orang terdahulu juga beriman. Kalau kita perhatikan balik pada ayat yang ke-24 minggu lepas, muka surat 417 tu, Allah sebut apa dia tentang sebahagian daripada umat Nabi Musa. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Jadi kata Allah, dan kami jadikan di antara mereka itu contoh-contoh, ikutan-ikutan atau pemimpin-pemimpin yang yahduna, mereka tu memberi petunjuk. Jadi itulah sifat Al-Quran. Sifat Al-Quran ialah cahaya yang menerangi. Yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur seperti cahaya, seperti pelita. Api pelita tersebut berada di dalam kaca, di dalam satu tempat yang memancar. Jadi ia bukan sahaja menerangi dirinya, tetapi menerangi orang lain. Itulah di Al-Quran ni. Sebab tu Al-Quran juga disebutkan sebagai mubarakun, yang penuh keberkatan. Apa maksud penuh keberkatan? Yang bertambah-tambah kebaikan. Jadi bila kita belajar Al-Quran ini, dia akan menjadikan diri kita ini bertambah baik. Orang yang paling baik ialah orang yang memudahkan juga urusan orang lain.
yang dia memberi manfaat kepada orang lain. Janganlah kita ini hidup jadi seperti apa dia? Bak kata pepatah, jangan jadi seperti melukut di tepi gantang. Selalu kita sebut ni. Kenapa jangan jadi seperti melukut di tepi gantang? Selagi dia hidup, tidak bertambah apa-apa pun kepada diri dan masyarakat dia. Bila dia tak ada, tidak berkurang. Nak ke jadi orang demikian? Ada, tidak menambah. Tidak ada, tidak mengurang. Jadi tidak ada manfaat kehidupan dia itu kepada orang lain. Tapi Al-Quran sangat beruntung bagi hamba-hamba Allah yang ia meyakini. Tu Allah kata wa kanu bi ayatina yuqinun. Adalah mereka terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Bila mereka yakin, mereka akan nampak akhirat mereka dengan jelas. Dan mereka tahu jalan-jalan untuk menuju ke syurga. Dan jalan menuju ke syurga tak boleh sorang-sorang. Dia mesti bergerak mengajak orang lain sekali. Jadi kita tak boleh, kalau kita dah faham hal ini, kita tidak boleh ada kerja yang lain. Tidak boleh berpecah belah. Oh, saya tak maulah, ini biarlah ustaz-ustaz buat kerja. Contoh minggu lepas kita sebut. Kaum Nabi Musa kata apa sebahagiannya kepada Nabi Musa? Ketika diajak untuk masuk ke sebuah kota, berjihad di dalamnya, mereka kata apa kepada Nabi Musa? Pergilah engkau, wahai Musa, dengan Tuhan engkau. Kami kat mana? Kami duduk atas sofa. Kalau kita hari ini. Jadi adakah tugas untuk menyampaikan kebenaran, menyebarkan Al-Quran ini tugas para asatizah kita sahaja? Biarlah Jabatan Agama Islam buat kerja seorang-seorang. Tidak. Kita semua ni adalah umat Nabi Muhammad, umat yang menyampaikan. Dengan kadar bagaimana? Dengan kadar yang kita mampu. Kalau kita mampu untuk mengajak Iqra', besar tak kerja tersebut? Mengajak Iqra', besar. Cuba tengok siapa guru Iqra' kita yang telah pergi meninggalkan kita dahulu. Disebabkan dulu dia mengajarkan dulu bukan Iqra', dulu apa? Muqaddam. Sebabkan dulu dia mengajar Muqaddam, kita dapat manfaat. Kan? Hari ini kita dapat tadabbur Quran kerana apa? Tugas guru-guru yang mengajar Muqaddam dan juga Iqra' tu. Macam kita kat Malaysia ni kalau dalam TV teringatlah almarhum siapa? Datuk Hassan. Kan? Semua orang mengenali beliau. Walaupun kita kata kalau sebagian yang mengenalnya kerana mengaji, membacalah. Tapi besar jasanya. Apatah lagi selepas itu kita mampu untuk memahami bahasa Arab, untuk memahami Quran dan dapat mentadabbur Quran, dan dengannya kita dapat memahami apa erti kehidupan yang sebenar. Sekarang saya ada pilihan lain. Oh, tidak mungkin bagi seorang mukmin dia ada pilihan lain daripada apa yang telah Allah tetapkan. Kalau ada juga, tengok Allah kata apa, sambungan ayat yang ke-25 pula hari ini. Kita baca dulu ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Baik, inna sesungguhnya. Jadi sesungguh ni dipanggil sebagai harfut taukid. Kata tugas untuk menunjukkan penegasan. Kenapa kadang kita perlu sebutkan dalam bentuk penegasan? Sebab nak bagi tahu kepada orang yang mungkin dia masih kurang yakin. Kalau kita nak cakap saya dah makan, boleh je, saya dah makan. Lepas tu kawan tu kata, baik makanlah, tengok nampak macam tak apa, lapar je tu. Saya dah makan. Lepas tu kita kata apa lagi? Sesungguhnya saya dah makan. Ada ke cakap macam tu? Tak adalah. Dalam buku-buku kita katalah sesungguhnya. Tapi nak beritahu cara kita nak beri penegasan, kadang-kadang kita ulang. Saya dah makan. Saya dah makan, 2 kali kita ulang. Contoh. Jadi dalam berkata, dalam berbicara ini, dia ada panggil sebagai harfut taukid. Contohnya ni, inna. Untuk nak bagi tahu kepada apa dia? Kepada orang yang dia kurang yakin. Dia kurang yakin. Kalau dia mengingkari, Allah akan guna contohnya innama. Itu untuk orang yang terus
ragu-ragu yang tahapnya tinggi. Tapi kalau inna ni, dia kurang yakin sikit. Boleh ke saya nak mengajar? Selalu tak kata begitu. Ustaz suruh mengajar, boleh ke saya nak mengajar? Jadi yang orang macam ni dia boleh dia rasa, tapi teragak-agak sikit. Kalau keadaan kita macam ni, macam nak buat? Nak bagi dorongan sikit je lagi. Jadi dorongan dia apa? Allah kata, sesungguhnya Tuhan engkau. Sesungguhnya Tuhan engkau, dia huwa yafsilu. Apa dia terjemahan yafsilu? Dia akan memutuskan bainahum, di antara mereka, iaitu orang yang beriman dengan orang yang ingkar. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fima, pada apa yang kanu, dulunya mereka, fihi, di dalamnya, yakhtalifuna, mereka berselisih. Okey, perselisihan ni banyak. Kita cerita dulu tentang kerja yang kita kena buat. Sekarang ni semua kita dah bincang, kita dah jelas ke belum? Tugas kita adalah untuk apa dia? Untuk membantu agama ini, untuk memberi petunjuk kepada yang lain. Maksud memberi petunjuk di sini ialah dengan memberi penjelasan. Dengan memberi apa? Penjelasan. Sebab petunjuk ini ada beberapa bentuk. Petunjuk ataupun disebut bahasa Arab hidayah ada beberapa bentuk. Jadi paling tidak kita kena faham, satu, hidayah yang berbentuk keterangan atau penjelasan. Yang kedua ialah hidayah berbentuk taufik. Taufik. Jadi yang taufik ini milik Allah. Selalu kita dengar wabillahi taufik, kita sebut. Taufik ini milik Allah, iaitu apa dia? Dia akan gerakkan kita, menjadikan kita melaksanakan apa yang kita dengar. Tetapi untuk menjelaskan, untuk mendengar ini kita boleh buat. Macam mana Nabi, tugas Nabi apa dia? Menyampaikan. Tetapi adakah Nabi boleh menjadikan Abu Talib, pakcik Nabi itu, beriman dengan apa yang Nabi bawa dan bekerja dengan Nabi? Tak. Sebab itu milik siapa? Milik Allah. Jadi tugas kita apa dia sekarang? Menyampaikan. Adapun manusia itu ingin berubah, setelah dia mendengar peringatan, kalau dia ingin berubah, maka Allah akan berikan dia taufik. Sebab tu jangan kita kata macam ni. Kita kata apa dia? Bukan tak nak, mereka yang tak nak. Macam tu, kita salahkan orang lain. Tak boleh fikir mereka yang tak nak. Sebab mereka nak ke, mereka tak nak ke, itu siapa punya urusan? Allah. Kalau dia nak, Allah akan gerakkan. Tapi tugas manusia apa dia? Dia kena menyampaikan. Jadi tugas kita mesti menyampaikan. Jadi tidak boleh ada perselisihan dalam hal ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah 42. Cuba tengok. Ayat 13. Muka surat 484. 484. Muka surat 484, surah 42 ayat 13. Jadi Allah sebutkan di sini, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dia telah mensyariatkan, telah menetapkan jalan. Syariat itu bukan syariat. Syariat apa syariat? Jalan. Jadi Allah yang telah menetapkan jalan untuk kita ni. Apa dia jalan tersebut? Jalan daripada agama ini.
yang mana jalan tersebut telah Allah wasiatkan. Wasiat ini bukannya macam kita teringat orang nak mati, nanti ayah wasiatkan. Wasiat ni, sebab tu samalah, kalau nak mati pun memang kita sebut wasiat. Wasiat ni apa dia? Satu pesanan yang sangat penting. Jadi ini satu perintah Allah kepada Nabi Nuh. Kemudian wallazi auhayna ilaika, dan yang kami wahyukan kepada engkau, dan yang kami pesankan supaya siapa yang patuh? Ibrahim, Musa dan Isa. Jadi dalam surah As-Sajdah tadi disebut Musa sahaja kan. Dalam surah 42 ni disebut lagi 4 nabi. Nabi Nuh, lagi siapa? Musa, Ibrahim dan Isa. Termasuk Nabi Muhammad, 5 ini disebut sebagai Rasul apa? Rasul Ulul Azmi. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. 5 ini Rasul Ulul Azmi, Rasul yang paling tinggi, yang paling tinggi ujiannya. Jadi Nabi-Nabi lain sama tugasnya, tapi 5 ini yang paling tinggi ujiannya. Apa yang Allah telah wasiatkan, telah Allah syariatkan kepada Nabi-Nabi ini, yang kita kena sambung. Kalau kita tak sambung, kita berpecah dalam urusan ini. Tengok Allah kata apa dia? An aqimuddin. Dia terjemah apa tu? An aqimuddin. Apa? Bahawa tegakkanlah oleh kamu akan agama. Jadi ini tugas kita, yaitu iqamatuddin. Menegakkan agama ini. Jadi Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi yang terakhir iaitu Nabi Muhammad disuruh untuk buat apa? Menegakkan agama. Agama ni kalau kita mudah faham lagi apa dia? Cara hidup. Cara hidup siapa yang pilih? Allah yang pilih. Tugas siapa? Sekarang tugas siapa? Nabi Nuh dah wafat, lama dah. Nabi Musa dah wafat, lama dah. Nabi Isa dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat 1400 tahun dahulu. Sekarang tugas siapa? Tengok Allah kata syara'alakum. Syariatkan kepada siapa? Kamu. Dan kamu dah tentulah walaupun turun pada zaman Nabi dulu, dan ayat Quran ini masih relevan sampai hari ini kita sebenarnya. So apa tugas kita? Sama-sama sebut iqamatuddin. Sekali lagi, iqamatuddin. Maksud iqamatuddin, menegakkan agama ini. Kenapa tu Allah kata an aqimuddin? Apa yang Allah syariatkan bagi kamu, yang telah Allah wasiatkan kepada nabi-nabi terdahulu, untuk kamu menegakkan, mendirikan agama ini. Lepas tu Allah pesan apa lepas tu? Cuba tengok. Jangan apa selepas itu? Wala tatafarraqu fi. Apa terjemahan dia? Jangan kamu bercerai-berai tentangnya. Sekarang dalam masjid dewan-dewan kita ini, tak boleh satu pun di antara kita tak bersetuju dengan hal ini. Kenapa macam tu? Ustaz ni ada kuasa veto. Bukan saya, ini bukan saya punya arahan. Ini setelah kita membaca kitab Allah. Allah kata apa dia? Tegakkan agama ini dan jangan kamu berpecah belah tentangnya. Berat tak tanggungjawab? Haji Afifi berat tak kalau macam tu? Rupanya lepas belajar kena kerjalah. Alamak, tak apa. Sebab apa? Kita dah kata dah. Dalam ayat sebelum yang kita bincang, ayat surah As-Sajdah tu kan, mereka yakin dengan ayat-ayat Allah. Kan bila kita baca Quran, yang kita nak pergi itu besar ke kecil? Besar. Nak pergi itu syurga. Nak pergi itu adalah syurga. Sebab tu bagi orang yang masih ada cintakan dunia, kita kata apa? Cintakan dunia, hubbud dunia.
Masuk hubbud dunia, lawan dia apa dia? Dia meninggalkan akhirat. Akhirat dengan dunia ni boleh disekalikan tak? Betul tak kalau ucapan kita begini? Kita kena seimbangkan dunia dan akhirat. Siapa setuju ucapan ini? Tak setuju? Alhamdulillah. Dulu kadang-kadang kita ucap begitulah. Kena seimbangkan apa? Dunia dan akhirat. Sampai tahap-tahap kalau dulu belajar Quran dah sekarang ni kan gila isim kan. Belajar Quran pun gila isim. Bayangkan orang cakap begitu. Boleh gila isim. Jadi macam mana keadaan hal demikian? Sekarang bila ada orang, kalau kita ni masih cintakan dunia, berat nak buat kerja akhirat ini. Sebab tu Allah kata apa selepas tu? Kabura 'alal musyrikin. Cuba tengok terjemahan dia. Kita kalau baca sekaligus, kita terjemah musyrik tu apa musyrik? Orang musyrik. Siapa orang musyrik? Dah tentu kita akan letak kepalanya Abu siapa? Abu apa? Abu Jahal lah. Memanglah dia musyrik. Tapi apa maksud musyrik sebenarnya? Apa maksud syirik? Apa maksud syirik? Menyekutukan kan? Syirik. Menyekutukan. Bila kita kata menyekutukan, maksudnya apa dia? Ataupun kata lain apa? Menduakan. Orang musyrik Mekah, dia sembah Allah tak? Cuba kita jawab betul-betul. Dia sembah Allah tak? Ya, dia sembah Allah sebab dia belajar daripada Nabi Ibrahim asalnya. Tetapi dalam dia menyembah Allah, dia sembah sekali apa? Dia sembah sekali berhala-berhala dia. Betul kan? Dia bukan sembah berhala tu dia kata inilah Tuhan aku. Dia kata tetap Tuhan dia siapa? Allah. Tetapi dia percaya dengan berhala-berhala dia boleh menyampaikan dia kepada Allah. Dan dia pun percaya sebahagiannya berhala itu mampu untuk memberi kebaikan dan mudarat. Boleh tak faham begitu? Tak boleh, sebab itu mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Sekarang ni kita nak hidup lama kat dunia ke? Tak. Kita nak pergi ke akhirat. Jadi kalau kita ada dua-dua, itu namanya apa? Dua-dua. Tadi dia nak sembah Allah juga, nak sembah berhala juga. Syirik tak tu? Syirik tu maksudnya apa? Menyekutukan. Sekarang kita kata kita nak pergi akhirat, tapi sayang dunia pun sama juga. Itu syirik tak itu? Dari segi bahasa syirik tak tu? Sebab tu Allah kata sini amat berat bagi orang yang musyrik. Kita memang faham orang-orang musyrik itu yang menyembah berhala, tapi kita nak tadabbur Quran. Kalau kita masih mensyirikkan, iaitu menyekutukan akhirat dengan dunia, boleh tak nak tinggalkan dunia ni dengan betul-betul? Susah. Sebab masih lagi rasa sayang kepada apa? Dunia. Jadi bila sayang dunia, susah nak buat akhirat. Tu Allah kata apa dia? Kabura 'alal musyrikin. Berat bagi orang-orang yang masih cintakan dunia ini. Mana dia terjemah begitu? Faham tak? Berat tak bagi orang yang masih cintakan dunia? Dia tak terjemah pun cintakan dunia, dia terjemah musyrik. Maksud dia ialah masih cintakan dunia tapi akhirat pun kata nak. Dunia pun nak. Macam mana boleh begitu? Yang paling besar sepatutnya apa dia yang atas sekali? Akhirat. Jadi Allah kata amatlah berat ke atas orang yang musyrik, yang kita faham untuk diri kita ni, kalau kita masih kecintakan dunia, ma tad'uhum ilaihim. Berat untuk mereka ikut apa yang kamu serukan kepada mereka kepadanya. Ni nak buat kerja ni, nak ajak manusia kepada kebaikan, susah nak buat kalau kita masih ada lagi cintakan dunia ini. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah dia memilih kepadanya orang yang ia kehendaki, dan dia memberi petunjuk iaitu taufik kepadanya kepada orang yang nak kembali. Kalau kita nak kembali kepada Allah, Allah akan bimbing kita buat kerja ni. Jadi apa tugas kita, tuan-tuan, ibu-ibu ayah sekalian? Iqamatuddin. Apa maksud iqamatuddin tadi? Menegakkan agama. Apa itu agama? Cara hidup. Siapa yang pilih cara hidup? Allah yang tetapkan cara hidup, iaitu mengabdikan diri kepada Allah sepenuhnya. Manusia ni bila Allah ciptakan pertama sekali, iaitu Nabi Adam. Kita belajar dalam surah As-Sajdah kan? Allah ciptakan Adam daripada tanah. Ingat lagi tak? Kemudian membiaklah siapa? Bani Adam, anak-anak Adam. Tetapi asalnya Adam ini apa agamanya? Nabi Adam
mentauhidkan Allah. Kemudian barulah berlakunya perpecahan, iaitu bermula lagi dengan anak-anak Nabi Adam. Kisah siapa kalau kita sebut selalu? Habil dan Qabil. Yang itu yang diriwayatkan lah. Tidak ada pun dalam sumber yang sahih namanya Habil dan Qabil, tapi dah masyhur daripada kisah Israiliyat. Dua orang anak Adam yang berselisih. Tentang apa mula berselisih itu? Kerana apa berselisih itu? Dengki kan? Dengki. Jadi sekarang cuba tengok ayat seterusnya, ayat 14. Ayat 14. Jadi surah 42 ayat 13 tengok ayat 14. Allah kata jangan bercerai-berai dalam urusan yang Allah perintahkan tadi. Kena menegakkan agama. Bila kita nak tegakkan agama, siapa nak buat? Nak buat tu ialah orang yang terima. Orang yang terima kalau zaman Nabi Muhammad, orang yang terima Al-Quran. Kalau kita batah balik sikit pada zaman Nabi Musa, mereka terima apa? Taurat. Tetapi berlaku cerai-berai lagi kerana apa? Kerana orang-orang yang pandai inilah. Ini satu peringatan untuk kita. Nanti bila kita semua dah pandai belajar, mula-mula belajar tak pandai lagi, mula dengan Iqra. Lepas tu dah boleh terjemah Quran. Lepas tu dah boleh menyampaikan sikit. Nanti akan timbul kedengkian. Itu juga antara faktor berlakunya perpecahan. Cuba tengok Allah kata, "Wa ma tafarraqu illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Cuba baca terjemahan dia kata apa kat situ. Dan tidak lain, mereka berpecah belah sesudah bila? Bila berlaku perceraian ni antara manusia ni? Sesudah datangnya kepada mereka pengetahuan. Apa sebab berlaku pecah belah selepas pandai? Baghyan. Kita tengok terjemahan, apa dia terjemah baghyan?